bahayanya salah faham. Ada seorang ustaz belajar di Mesir. Ini cerita ni saya tak tahulah betul ke tak, sekadar cerita, ambil pengajaran. Belajar di Mesir, di Al-Azhar. Mungkin ada bapak-bapak yang belajar di Al-Azhar dulu. Al-Azhar ini mahasiswanya ramai kerana universitinya wakaf. Yurannya murah. Jadi mahasiswa ramai, kelas terhad, tempat duduk, kerusi terhad. Jadi kuliah tidak diwajibkan. Kuliah tidak diwajibkan. Siapa yang mau hadir silakan. Siapa yang tak mau hadir, kehadiran tidak diambil. Betul ya? Jadi ustaz ni dia pergi ke Al-Azhar, Kahirah. Al-Azhar ini, Kahirah ini satu bumi yang ajaib. Kerana tidur 2 hari pun kalau bangun masih segar. Kita kalau kat sini tidur 2 hari, bangun pening kepala kan, sakit kepala, pusing kepala. Tapi kalau tidur di negara Arab itu sangat nikmat. Jordan pun sama. Jordan itu lebih sejuk daripada Mesir. Zaman saya belajar dulu, ada kawan saya, sahabat saya, dia punya tilam itu tenggelam. Tilamnya tenggelam. Kalau dia masuk dalam tilam, dia letak selimut, orang tak tahu dia di bawah. Rata. Sehingga 2 hari dia tidur. Dia ingat dia bangun hari Isnin, rupanya sudah hari Selasa. Masuk kelas, kenapa dosen lain yang masuk? Rupanya sudah hari Selasa. Silap jadual. Begitu juga di Mesir. Tapi Jordan ni dia lain sikit. Kelas wajib pergi. 4 kali tak pergi kelas, tak pergi kuliah, kena bar. Akan dihalang daripada peperiksaan akhir. Itu Jordan punya style. Jadi macam mana pun kami kena bangun jugalah, kan, pergi kelas. Di Mesir tidak. Jadi dia pergi daftar, lepas tu dia pergi meniaga, dia pergi tengok Firaun, dia pergi tengok piramid. Ini bukan yang ada di sini, yang mana mahasiswa Mesir di sini baguslah. Ini yang saya cerita ni yang jenis ponteng, yang jenis tak pergi kuliah. Jadi bila di sana dia banyak main, dia tak fokus. Bila mau peperiksaan akhir, imtihan nihai, dia pergi ke kuliah untuk ambil muqarrar. Apa itu muqarrar? Silibus. Nak ambil tajuk mana yang masuk peperiksaan. Jadi dia pun ambil. Kemudian dia balik, dia hafal. Dia bukan faham, dia hafal. Masuk dalam exam, apa yang dihafal dituang balik. Jadi bila keluar daripada bilik exam, dia lulus. Kerana dia hafal. Tapi dia tidak mempunyai kepahaman, dia tak ada ilmu. Bila balik ke Malaysia, orang tanya, "Ustaz dulu belajar di mana?" "Di Mesir." Di Mesir. Boleh mengajar di masjid kami. Di sini dipanggil apa? Di masjid kan? Boleh mengajar di masjid kami, buat kajian di masjid kami, berkuliah di masjid kami. Dia kata, bolehlah. Jadi bila dia berkuliah, dia fikir buku apa yang nak dibawa sebagai materi, sebagai bahan kuliah. Cari, nak baca buku Arab tak pandai, cari buku Jawi. Ada buku Jawi, Sirah Nabawiyah. Sebab sirah ni senang untuk goreng. Berkuliah itu senang untuk, kata orang Melayu dipanggil goreng. Goreng ni macam, bahasa Indonesia apa senang untuk sembang lah. Senang untuk berkuliah, boleh baca sikit, boleh syarahnya panjang. Kalau fikih itu syarahnya pendek, kerana memerlukan ilmu. Baik. Dia berkuliah, orang suka dia berkuliah. Jadi bila dia buat kajian, orang suka, sampai bab Isra' dan Mi'raj. Bila sampai bab Isra' dan Mi'raj, dia pun baca. Dia kata, maka kita berada pada tajuk Isra' dan Mi'raj. Pada waktu ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu tunggangan yang dinamakan Barakaf. Dia tak nampak alif. Patutnya ada alif, dia tak nampak. Dia nampak Barakaf. Binatang apa ini? Maka dia kata, mungkin beruk barangkali.
Maka Nabi pun menunggang binatang yang bernama beruk. Orang kampung pun fikir, Ustaz, rasanya beruk tak terlibat dalam cerita ini. Maka Pak Ustaz pun kata, jangan lawan, kitab sebut. Nampak? Bahaya. Maka menuntut ilmu agama itu perlu fokus, supaya kita tidak memberikan maklumat yang salah. Ada satu kes di atas mimbar Jumaat. Kalau di Malaysia, khutbah Jumaat, sebahagian negeri-negeri di Malaysia, khutbahnya dalam tulisan Jawi. Ini panggil tulisan Jawi. Arab Melayu. Tulisannya tulisan Arab Melayu. Jadi sebahagian daripada tok khatib yang membaca khutbah itu kadang-kadang tidak membuat homework. Sepatutnya sebelum naik ke mimbar baca dulu. Tapi ada sebahagian yang nak naik mimbar, nak baca khutbah, mereka tidak membuat ulang kaji. Tak fokus. Naik ke atas mimbar, hari ini khutbah kita puas dan pedih. Jemaah pun tengok, puas dan pedih, agak lain bunyinya. Rupanya puasa dan fidyah. Bahaya itu. Puasa dan fidyah jadi puas dan pedih. Itu bahaya.